Anggota Parlimen Alor Afnan Hamimi Taib Azamuddin dipilih sebagai Ketua Pemuda PAS baru bagi Penggal 2023-2025. Afnan menang tanpa bertanding selepas tiada pencalonan lain bagi merebut jawatan terbabit. Afnan menggantikan anggota Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syarif yang tidak mempertahan jawatan itu selepas sepenggal menerajui sayap kanan PAS berkenaan. Keputusan itu diumum pengerusi jawatan kuasa pemilihan Muktamar PAS ke-69 Abdul Halim Tamuri. Sementara itu, Adu Manjoy Hafiz Sabri dipilih sebagai Timbalan Ketua Pemuda, manakala Muhammad Hanif Jamaluddin dipilih sebagai Naib Ketua. Kedua-dua mereka juga menang tanpa bertanding. Jawatan Timbalan dan Naib Ketua Pemuda PAS sebelum ini di sana Afnan dan Hanafi Zulkifli. Pertandingan sayap pemuda hanya membabitkan jawatan AJK bagi merebut 12 tempat dengan menyaksikan 15 calon bertanding. Daripada 12 senarai AJK Pemuda PAS, 4 daripadanya muka baru. Antara muka baru yang menganggotai AJK Pemuda PAS bagi ini adalah Ketua Pemuda PAS Terengganu, Muhammad Harun Isa dan Esko Pemuda PAS Terengganu, Yusof Abdul Hadi yang juga anak kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awam. Ahli Parlimen Segamat, R. Yunis Warren, bercadang mengemukakan usul di Dewan Rakyat untuk menyekat platform media sosial TikTok. Katanya aplikasi seperti TikTok kini telah mengundang kegusaran banyak negara, termasuk Malaysia dalam soal keselamatan cyber. Kerajaan Belanda, India, Taiwan dan Norway merupakan antara kerajaan yang telah melaksanakan sekatan mutlak terhadap penggunaan aplikasi tersebut menerusi peranti milikkan kerajaan sebagai langkah untuk melindungi ruang cyber mereka daripada dicerobohi. Dengan itu, saya akan membawa satu usul dalam masa terdekat menggesa Kementerian Komunikasi dan Digital dapat melaksanakan sekatan penuh berfasa terhadap TikTok. Sebelum ini, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, pematuhan TikTok terhadap Undang-Undang Malaysia masih tidak memuaskan dan mesti dipertingkatkan segera. Dia secara peribadi menekankan perkara itu semasa pertemuan dengan pengurusan tertinggi TikTok yang diketuai oleh Naib Presiden TikTok Global, Helena Lurch, pada 11 Oktober lalu. Fahmi berkata TikTok juga perlu lebih proaktif dalam membendung penularan berita palsu dan kandungan fitnah di platform tersebut, termasuk penyebaran coordinated inauthentic behaviour. Sementara itu, Yunis Warren turut mendakwa bahawa aplikasi TikTok yang dibangunkan oleh syarikat China ByteDance turut menggugat ekosistem perniagaan rakyat tempatan. Katanya, trend kenaikan trafik penggunaan di negara ini telah menjadi antara faktor yang menarik perhatian golongan peniaga dari negara Republik tersebut untuk mempromosikan produk. Mereka niagakan secara bebas tanpa sebarang pemantauan serius dari pihak TikTok Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Persoalan besar yang saya ingin bangkitkan di sini ialah pada hakikatnya pihak TikTok Shop membayar cukai nilai tambah kepada kerajaan memandangkan ramai dari karangan pempengaruh mengaut keuntungan besar daripada jualan mereka menerusi platform tersebut. Maka sekatan penuh berfasa yang saya nyatakan tersebut bertujuan untuk melindungi kelangsungan golongan peniaga tempatan yang pada hari ini berdepan dengan persaingan ekonomi serta melindungi ruang cyber negara. Untuk rekod, kerajaan Indonesia sebelum ini mengharamkan transaksi e-dagang di platform media sosial TikTok. Laporan CNN Indonesia berkata, Malaysia akan mengikuti langkah negara jiran itu melarang perdagangan sosial seperti TikTok Shop. Fahmi sebelum ini ketika mengulas keputusan Indonesia berkata dia akan berhubung dengan kerajaan Indonesia bagi mendapatkan maklumat secara terperinci mengenainya dan juga daripada pengurusan TikTok. Katanya, saya ambil maklum ada ramai yang setuju, ramai kurang setuju tapi ingin faham dahulu keadaan secara keseluruhan. Konteks di Malaysia berbeza dengan Indonesia, tapi saya lihat ada keperluan untuk melihat secara keseluruhan. Pada 7 Oktober lepas, Fahmi berkata kerajaan akan meneliti terlebih dahulu tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia mengharamkan transaksi e-dagang di platform media sosial TikTok sebelum merangka langkah yang bersesuaian di Malaysia.